bertemu kembali. Kes harian di Sabah menunjukkan penurunan, namun ia bukan alasan untuk orang ramai mengabaikan SOP. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Perinciannya kita bersama Muhammad Syahrizal Mawang yang bersedia di sana. Silakan. Terima kasih, Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat seharusnya tidak memandang remeh terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Johnston Bangkuai berkata, walaupun bilangan kes harian di Sabah menunjukkan penurunan, namun ia bukan alasan untuk orang ramai mengabaikan SOP di tempat awam. Menurut Datuk Johnston, segala usaha bagi membendung penularan pandemik akan sia-sia tanpa kerjasama orang ramai. Perlu bagi kita untuk memastikan kita senantiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, pihak KKM, pihak keselamatan. Ini penting karena sekarang ada tanda-tanda ada penurunan jumlah kes harian. Tetapi jangan kita selesa. Datuk Johnston bercakap kepada RTM selepas majlis penyerahan sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Surau Kampung Malangang, Kiulu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Johnston yang juga adun Kiulu mahu semangat toleransi yang diamalkan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini terus dikekalkan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerusi bahagian zakat dan fitrah berjaya mengutip RM33,770,370.58 nilai zakat bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, RM17,435,666.81 merupakan zakat penggajian dengan purata kutipan RM4.4 juta sebulan melibatkan 38,000 penjawat awam dan swasta. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Ramlan Awang berkata jumlah kutipan itu membuktikan tahap kesedaran umat Islam khususnya penjawat awam dan kaki tangan swasta untuk membayar zakat penggajian semakin meningkat. Dengan adanya kutipan penggajian yang menggalakkan ini, kita amat berharap target yang disasarkan kepada bahagian zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah iaitu sebanyak 130 juta pada tahun ini akan tercapai. Walaupun pada masa pandemik ini. Ramlan memberitahu pemberita di Kota Kinabalu. Katanya MUIS turut membangunkan pelbagai platform baharu untuk memudahkan umat Islam membayar zakat termasuk pembayaran dalam talian. Dari segi agihan pula, Ramlan memaklumkan sejumlah RM35,144,140.24 nilai zakat telah diagihkan kepada golongan asnaf setakat ini. Projek Perintis Tanaman Nanas MD2 yang dilaksana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di Kampung Rungus Beluran melibatkan 26,000 pokok bermula Januari tahun lalu telah mengeluarkan hasil pada April lepas. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berharap projek Perintis Tanaman Nanas itu akan menggalakkan lebih ramai pengusaha di negeri ini mengusahakan tanaman nanas. Ini kerana Sabah mempunyai tanah yang luas dan berpotensi baik untuk tanaman nanas selain mendapat sambutan di peringkat antarabangsa. Melihat potensi tinggi berkenaan, beliau berkata kementeriannya dalam usaha mewujudkan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di Sabah. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran berkata demikian kepada RTM dalam majlis berbuka puasa bersama penduduk kampung Tampat, Paitan. Kegembiraan jelas terlihat pada wajah sekumpulan kanak-kanak yang diraikan Jawatankuasa dan Syukbah Kebajikan Masjid Bandaraya MPR Kota Kinabalu dengan baju raya baharu. Inisiatif murni program Shopping Raya bukan sahaja membahagiakan penerima, malah penderma terdiri jemaah masjid dan orang ramai yang membantu merealisasikan aktiviti berkenaan. Ikuti perkongsian wartawan Serina Olivia Chong. Seiring dengan ajaran Islam memperbanyak amalan bersedekah bagi mendapat keberkatan bulan mulia ini, 20 kanak-kanak diberi peluang memilih sendiri baju raya di sebuah pusat pakaian, manakala 20 lagi baju raya dihantar ke rumah penerima terpilih. Mereka terdiri anak yatim piatu selain anak dari keluarga fakir miskin sekitar MBR dan kampung berdekatan, Kampung Likas. Pengerusi MBR Kota Kinabalu, Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran ketika program dijalankan mengikut SOP ini memberitahu pihaknya bersyukur berpeluang menggembirakan kanak-kanak terlibat dan berharap lebih banyak pihak termasuk NGO turut serta.
Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya seramai 70 orang anak-anak dari golongan anak yatim, fakir miskin, yang mana kita sama-sama meraihkan mereka untuk mendapatkan baju raya agar mereka sama-sama dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kegembiraan. Baju saya baju Melayu, saya pakaian warna oranye. Saya rasa gembira karena saya telah dibelanjakan oleh pihak-pihak Masjid Bandaraya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sangat-sangat. Tadi ada beli baju warna apa? Maroon. Cantik dan coraknya juga bagus. So, happy ke hari ini? Happy. Kenapa pilih biru? Sebab ada tim juga warna biru. Ada 3 orang. 1 Farhan, 1 Fauzi. Lagi? Sama aku. Musim pandemik ini yang memberi kesan bukan sahaja dari aspek kesihatan, malah ekonomi rakyat, pastinya usaha MBR ini sangat dialu-alukan. Pengerusi Syukbah Kebajikan MBR Kota Kinabalu, Dr. Mustafa Khatir Seni berkongsi, beberapa ibu bapa yang terjejas pendapatan sangat bersyukur anak mereka dapat merasai pakaian baharu melalui program tersebut. Ibu bapa memang sangat bergembira sebab terpilih, anak-anak mereka ni terpilih. Mereka sangat terharu sebab dalam keadaan ekonomi yang sangat gawat sekarang ni, mereka tak mampu nak menyediakan pakaian raya untuk anak-anak. Tiba-tiba masjid menghulurkan sumbangan, membawa anak-anak beli pakaian hari raya. Amalan bersedekah merupakan saham akhirat untuk mendapat keredaan ilahi. Dikala kita bergembira, tidur dengan selesa dan cukup makan ketika perayaan ini, jangan lupa berkongsi rezeki. Serina Olivia Chong, Berita RTM. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Bye. Sementara itu, seramai 50 kanak-kanak istimewa diraikan dalam program Julung Kali Best Team Prihatin di pusat dalam komuniti PDK Sinar Kasih, Kampung Lupak, Beaufort. Program turun padang anjuran Jabatan Penyiaran Sabah itu melibatkan kerjasama Majlis Agama Islam Sabah, MUIS dan beberapa buah syarikat swasta. Penolong Pengarah Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Sabah, Ruskap Muaram berkata, selain mengeratkan silaturahim, program berkenaan juga bertujuan memperkenalkan personaliti RTM kepada masyarakat. Kita juga ingin memperkenalkan jenama berita RTM itu sendiri. Dan kita sekaligus memperkenalkan kita punya personality kepada masyarakat untuk mereka lebih mengenali dan sekaligus mereka akan lebih dekat kepada saluran berita RTM itu sendiri. Kami rasa amat bersyukur kerana berpeluang sebagai penyumbang walaupun dalam keadaan norma baru, tapi kita masih boleh buat program-program yang sebeginilah. Saya mewakili ibu bapa dari pihak PDK Sinar Kasih ini berasa berterima kasih dan terharu dengan kehadiran pembaca berita daripada RTM Sabah dan terima kasih atas sumbangan yang kami dapat pada hari ini. Program turut dijayakan beberapa personaliti RTM. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Ifah Azim di Angkasa Puri. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Syarizam.